OBS. Okey guys, semua dah install dah? Ada install ke? Atau ada masalah? Ada yang cuba install? Kalau tak install, mungkin bagi masa sikit untuk buat installation tu. Okey, sebagai bagian ada yang belum lah. Jangan risau, OBS ni dia tak perlukan crack apa-apa sebab dia memang free. Jadi cikgu-cikgu boleh install dia. Cumanya mungkin kalau tak update Windows tu, dia ada perlukan Microsoft C++ distribution tu. Itu kena install. Jadi sekarang ni kita bagi masa sedikit masa untuk semua cikgu-cikgu untuk install Prisian ni. Dalam ni ada siapa guna Mac OS? Ada siapa guna Mac OS? Saya boleh bantulah macam mana nak install. Mac OS. Mac OS. Ya, Mac OS pun memang OBS tu dia ada dua versi. Untuk yang kalau kita pergi laman web laman web OBS, laman web OBS memang boleh download ya. Tapi saya dah bagilah link tu. Semua kan? Tuan nak tanya boleh? Kalau Windowsnya pakai 32 bit, boleh masuk install OBS yang 64 bit yang tuan bagi ni tak? Atau kena juga pakai yang 32 bit? Dia punya Windows 32 bit, yang cik bagi tu 64 bit kan? Oh iya kah? 32 bit kena install yang 32 bit juga kan? Ya, gitu sebenarnya. Oh, ada 32 bit lagi kah? Kalau cikgu-cikgu komputer ni yang biasa benda yang yang advance lah, yang terkini. So prosesor kita ni yang dual core pun yang soket LGA 775 ataupun dah 64 bit tau. Jadi sepatutnya OS kita yang sekarang ni memang untuk menampung dan memang semua teknologi pun internet apa semua ni semua 64 bit. Ada 32 bit Malaysia. Ada juga 32 bit. Tapi mungkin boleh kerujuk. Saya tak fikir pula yang pasal ada yang OS yang masih ada install 32 bit. Tapi tak pasti. Cikgu Zainuddin maklumkan ada memang 32 bit untuk OBS tu. Dia akan konflik tak? Kalau OS tu 64 bit dengan yang tuan bagi memang 64 bit, okey lah. Tapi kalau OS-nya 32 bit dan yang tuan bagi tu 64 bit, dia konflik tak nanti? Tak boleh. Tiada konflik, soalnya tiada konflik. Tapi OS 32 running 64, dia sepatutnya dia terbalik. Dia 64 running 32 tak ada masalah. Tapi untuk base OS tu 32 running 64 saya tak jumpa lagi, yang saya tak terfikir yang soalan ni. Saya belum cuba. Ada sudah cari share. Ada link share sudah. Ada cari share. 30 bit dah, 32 bit. Jadi 32 tu okey bit. Maaf tuan, bertanya. Sebelum orang lain tanya, saya tanya dulu. Kalau OS 32 bit, tidak boleh run 64 bit. Dia tak boleh terbalik. Yang latest dia boleh run yang belakang. Dia Prisian ni Prisian rakaman percuma, penyiaran secara real time, platform Facebook atau YouTube pun kita boleh guna dan amat popular di kalangan gamers lah. Sementara install tu, dia ada lagi Prisian yang lain. Dalam koti pun cik bilang. Apa dah? Kalau set on OBS ni, audio dia masuk dari sini. On OBS. Okey, saya ada bagi juga dalam Google Drive tu Prisian Camtasia ni, Prisian untuk suntingan video. Yang baik, yang eloknya Camtasia ni kenapa saya pilih, dia boleh buat screen recording pun Camtasia ni boleh buat. Screen recording. Dan dia boleh buat animasi. Kalau saya lihat kepada Premiere Pro ataupun Filmora, dia hanya boleh video yang kita rakam di luar menggunakan kamera atau handphone atau mana-mana device yang lain. Tapi lepas tu kita edit di komputer, itu yang dah ada ready video.
Tapi kalau software itu sendiri dia tak boleh buat screen recording. Perlukan software yang lain. Tapi yang ini dia package Camtasia ni. Dia boleh buat rakaman dan dia boleh buat settingan dan serta animasi. Camtasia yang ni saya cari untuk latest Camtasia yang ada sebagai itu 2019. Semalam saya dah pergi Shopee juga untuk Camtasia 2019, tapi semua yang ada di Camtasia 2019 ni untuk Windows saja. Saya tak jumpa, tak tahu lah, mungkin Cikgu Harfiq mungkin ada jumpa kan untuk yang Mac punya ni. Tapi tu seorang cikgu, Mac ni memang saya memang buta Apple lah. Saya tak ada basic berkenaan dengan Mac, sebab semua kena berbayar mahal. Dalam Mac tu sendiri pun mahal cikgu. Susah. Dekat kedai Mac pun di Sabah ni ada, di Karamunsing tu ada satu je kedai Mac. Yang lain-lain tu semua ni Mac 51. Memang susah lah. Jadi tak nak ambil risk lah cikgu, tu milih dengan guna Windows lah dekat Giat ni. Yang ni cikgu-cikgu install yang Camtasia ni, crack tu ni memang sepatutnya berbayar. Crack tu kena pergi program data, bukan program files program data tu nak kena unhidden dulu baru letak file crack tu. Yang semua yang saya bagi tu saya dah cuba, insyaAllah semua memang tak ada virus lah. Saya dah cuba sendiri, itu yang saya berani agihkan kepada cikgu-cikgu semua lah. Dah cuba boleh, dan saya pun guna memang tak ada masalah, tak ada bug apa, dia tak hang, boleh menyiapkan tugasan saya. Sparkle ni antara yang perisian animasi papan putih. Ni pun saya dah buat, dan saya dalam channel saya pun ada sedikit, saya dah buat video untuk menggunakan perisian animasi papan putih ni. Tangan bergerak-gerak seolah menulis dan melukis lah, dan kita boleh buat tambah muzik, kita boleh buat penerangan tulisan tangan tu, kira step by step proses dia. Dan ni mungkin belakangnya kita rasa, cuma saya hanya bagi sedikit pendedahan kepada cikgu-cikgu lah. Bukan tertakluk kepada video rakaman tu, tapi kalau kita nak buat kelainan kepada video pengajaran kita pun, kita boleh gunakan perisian papan putih ni. Audacity package was dalam menghasilkan video ni, kita perlu sound editing juga, tidak semestinya mesti video editing. Audacity ni adalah perisian yang free. Audacity untuk buat sound editing. Kita boleh buang noise. Kata contohnya waktu buat rakaman tu ada bunyi bising aircon. Daripada menggunakan Audacity ni, kita boleh asingkan bunyi aircon tu, kita boleh buang, kita silentkan dia. Kita boleh amplify. Kata contoh mungkin suara kita tak cukup kuat, jadi kita boleh gunakan Audacity untuk amplify suara kita supaya jelas. So sebenarnya untuk standar untuk kita meletak di platform-platform seperti YouTube ni, dia perlukan minus 23 luf loudness, broadcast standard loudness. Yang tu maknanya tidak terlalu kuat, dia tidak boleh terlampau slow. Jadi itu yang kita mesti capai sebelum kita upload. Kita pastikan bahawa loudness mesti suara kita tu boleh sampai minus 23 lufs tu. Itu untuk standard lah untuk kita letak. Amplifying, noise reduction, reverb, normalization. Mungkin kita ada rakam satu video ni suara dia slow sikit, rendah sikit. Satu video ni terlebih lah pula. Jadi kita menggunakan Audacity tu untuk bagi dia level, pada level yang sama, kekuatan yang sama. Zoom in ni pun satu perisian yang betul-betul bagus. Untuk kita macam mana kita dapat akses, kita dapat zoom. Kata contohnya mungkin dia ada panel-panel, kita menerangkan contoh Microsoft Word lah. Microsoft Word, jadi bila ada menu-menu kecil tu yang pelatih dekat belakang tu ternampak, jadi kita gunakan zoom in ni untuk zoom part mana yang kita akan klik. Jadi sepanjang nanti selepas ini penerangan saya tu, saya akan gunakan software inilah untuk memudahkan, terutamanya paparan mungkin ada skrin cikgu tu yang agak kecil. Jadi saya akan gunakan perisian zoom in ni untuk supaya mana benda yang saya klik kita boleh zoomkan. Cikgu-cikgu faham Dan screen presso, ni screen presso ni memang pun antara perisian yang betul-betul bagus, banyak faedahnya.
untuk kita buat screenshot. Dalam nanti saya akan tunjuk semasa dalam pembelajaran kita bengkel ni bagaimana kita gunakan screen tracer tu untuk kita buat screen capture, dan kita boleh tinggal tarik icon tu masuk dia pergi dekat web lain untuk kita buat editing sedikit. Ya. Di screen tracer ni screen capture and image editing. Kita boleh buat drawing, kita boleh buat marking pada image tu. Ya. Dan pointer focus ni adalah untuk kita highlight kita punya mouse. Ya. Dekat mouse kita pointer tu di screen tu kita boleh highlight. Ya, sebab saya akan guna juga nanti dalam pembelajaran ni. Ya. Sebab bila kursor tu terlalu kecil, mungkin pelatih-pelatih yang di belakang tu dia akan nampak apa benda, di mana ada kursor kita untuk kita klik tu. Ya. Handbrake. Handbrake ni, handbrake ni all format converter. Handbrake ni all format converter. Kalau cikgu-cikgu nanti mungkin antara video tu cikgu rakam menggunakan handphone ke ataupun kamera, bila dia letak pada software untuk video editing, handbrake ni dia selalu out of sync. Pengalaman saya rekod guna handphone atau kamera, dia out of sync tau antara suara dengan mulut kita tu. Jadi untuk kita synckan balik sebelum kita letak sebenarnya dalam video editing, kita gunakan handbrake ni untuk dia punya frame rate tu, dia kena constant peak frame rate. Nanti mungkin saya belakang ni nanti saya akan tunjuk lah cikgu. So tu berkenaan dengan software perisian yang akan digunakan pada hari ini yang saya banyak, dan separuhnya memang kita takkan beri yang utama kita ni sekarang ni OBS lah. Jadi OBS ni mohon semua dah okey kah? Semua ada cikgu dah install semua OBS ni? Dah. Tolong cikgu, kalau itulah saya tak nak shock sendiri pula tengah mengajar di depan ni. Kalau cikgu pastikan ada masalah yang susah kita sebab kita berada di tempat berlainan. Kalau kita berada dalam satu tempat yang sama, cikgu boleh angkat tangan. Kalau kita terlalu laju, kat tengah maklumkan bagi slow sikit. Kalau ada yang start pelajaran tu boleh bertanya. Pukul 10 jangan lupa Cik Anan. Kita rehat pukul 10 ya Cik Anan. Kalau rumah saya rehat Taufik. Kalau rumah kau dah makan dah. Saya warm up dah ni, enjin dah panas baru. Ini nak full blast ni. Tiba-tiba kita minum lah Afiq. Pukul 10 baru masuk giat. Okey, so untuk install semua ni boleh install dulu. Yang perlukan berapa lama nak install ni ya? Sudah install Pak. Apa Cik Anan bagi orang masa install dulu. Bagi dia install dulu. Lepas tu lepas kita rehat baru kita start kelas. Lepas makan baru dia enjin dia panas lagi sikit. OBS dengan Camtasia ya, cikgu.